Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersedia untuk menceritakan satu topik yang baru pada malam ini. Anda sekalian yang dah bersedia, Alhamdulillah, saya sentiasa mendoakan secara ikhlas. Semoga anda mendapat kesihatan yang terbaik, anda dapat rasa tenang, ya, sentiasa let go, always feel good, ya, sebab jarang-jarang kita boleh dapat rahmat yang begini rupa. Sebab orang kadang-kadang salah tafsir rahmat tu macam mana. Bagi saya rahmat tu apabila you rasa tenang, you rasa clear, semuanya rasa cukup, rasa-rasanya itu sebenarnya rahmat sebenarnya. Bukan senang nak dapat rasa ringan kepala. Betul? Jadi tuan-tuan sekalian, tanpa kita melengahkan masa, kita akan menceritakan tentang apa akan jadi kalau tanah atau ladang tempat kita tanam tanaman semua tu menjadi tandus. Faham kata tandus tak? Maksudnya devoid, kekosongan, ataupun menjadi macam orang panggil nama saja tanah, tapi di dalamnya mineral-mineral yang tertentu ataupun baja-baja yang kita harapkan ada, rupa-rupanya zaman sekarang dah habis. Cuma tinggal tak lebih daripada selalunya you pernah dengar baja NPK kan? Apa tu? Sodium, potassium, phosphorus, yang selalu membuat baja inilah bahan utama mereka, sebab mereka mendapati dengan sodium, potassium, phosphorus ni pohon-pohon dah cukup boleh hidup. Jadi sama ada buahnya you makan cukup tak cukup mineral daripada 3, 4, 5 yang sebegini rupa, mungkin ada lagi lah bekas-bekas lama. Tetapi kalau ditanam semula, dan tidak dibajai dengan sepenuhnya. Sebab apa? Dalam dunia tanah, bermaksud apa yang akan nanti kita makan daripada tanah tu harusnya masuk minimalnya orang panggil 74 jenis trace mineral. Saya tak cerita tentang mineral yang makro. Yang makro tu seperti you pernah dengar kan, sodium, potassium, kalsium, magnesium, sulfur, phosphorus, yang ni yang besar-besar. Okey, yang amat diperlukan. Kalau tak ada memang kita tak boleh hidup. Tetapi orang lupa bahawasanya bahan surih ni ataupun trace mineral, sebab tu dia kata trace tu maksudnya paling sedikit pun dah cukup, tapi jangan tak ada langsung. Faham? Okey, maksudnya kalau ada secalit pun kira dah jadilah tu, jangan sampai tak ada langsung, itu maksudnya. Dan bahan-bahan ini sebenarnya very important. Kalau you pernah dengar seperti iron, chromium, iodine, malam tu saya cerita, ingat tak? Magnesium, selenium, copper, termasuk zinc pun, dia masih lagi tak perlu banyak, tetapi masih peringkat-peringkat trace mineral lagi. Okey, vanadium, molybdenum, nama-nama boron, semua tu you pun nanti kalau baca pun pening kepala. Tapi bagi saya, kalau ada 74 dalam bahan-bahan yang kita tanam tu, maksudnya tempat tanah tu, maka jadilah nanti kalau saya kata trace minerals tu cukup, maka dahsyatlah. Sebab apa? Semua trace mineral yang datang daripada pohon-pohon ataupun sayur-sayuran atau buah-buahan, tanaman-tanaman tu, semua tu nanti bila masuk dalam badan kita, ni kaitannya. Bila masuk dalam badan kita, kalau kat tanah dah mula tak cukup, you rasa-rasa kat dalam badan cukup tak? Itu tak kira lagi kita punya pencernaan, kita punya absorption, ya, macam mana kita hisap nutrien-nutrien, zat-zat makanan tu. Selalunya you dengar kan, tak sampai 40%, kadang-kadang setengah vitamin mineral tu cuma masuk dalam badan kita, makan 100%, tapi cuma boleh pakai 10%. Pernah dengar macam tu tak? Jadi kalau asal usulnya kat tanah dah mula tandus ataupun kekeringan daripada baja yang kalau kita tambah pun kita tak tambah semua. Mana ada company yang buat baja sampai 74 mineral, bohong lah kan, tahu tak? Tetapi apa kaitannya? Sebenarnya kalau you pernah dengar perkataan pH, body kita ni ada pH. pH ni maksudnya sama ada badan kita ni acidic ataupun alkaline. Pernah dengar tak? Kalau orang panggil 7 tu neutral, kalau 0 tu very acidic, kalau 14 tu very alkaline. Tak mungkin kita boleh hidup 14 dengan 0, kita tak boleh hidup. Kita selalu nak mempertahankan, Tuhan bagi fitrahnya, apa jadi pun dalam badan kita ni, kita perlukan about 7.35 hingga 7.45. Ni kita pegang kat sini, lebih kurang alkaline sedikit. Tapi dari segi trace mineral atau mineral-mineral daripada tanah tadi yang nak masuk dalam makanan kita, dengar macam mana you nak faham ni, semua tu adalah menjadikan bahan yang menjadikan pH kita ni steady. Kalau tak cukup, berkurangan, memang akan jadi bermasalah. Sebab apa? Kalau tak cukup mineral ni,
Dia sebenarnya adalah macam bateri, maksudnya dia memberi tenaga yang mencukupi supaya kalau you punya check you punya bateri nanti, okey, ada kaitan dengan volt, berapa voltage-nya. Kalau di dalam kajian tu, kalau you minus 50, you sentiasa sihat. Selalunya kita mempertahankan kesihatan kita minus 20 millivolt. Kalau kita ambil, kita check kita punya ni lah, badan kita, tisu kita, darah kita semua ni, kalau body kita ni minus 20, perfect. Minus 50, semua penyakit boleh kita ubati. Kalau minus 70, cancer pun lari. Saya ulang, kalau minus 70, charge kita ni very good. Bukanlah sampai terbakar badan, taklah kan. So kalau minus 70, you akan lawan cancer pun. Sebab tu saya kata ada kaitan dengan cancer. Kalau takat minus 20, minus 30, diabetes, blood pressure semua boleh kita kontrol. Faham? Okey, jadi kalau you faham macam tu, dia ada kaitan dengan pH. Sebab tu 7.45, 7.35 tu kan, dia punya julat tu kan. Itu lebih kurang minus 20. Faham? Kalau 7.8, 8.0 tu dah minus 50. Sebab tu kalau alkaline sikit lagi, cukup. Jangan sampai 9 and 10, itu dah pH-nya terlalu alkaline. Of course kita tak boleh kalau minus 5 dah mula nak sakit. Kalau 0 dah mula kita rasa selalu senang demam, senang sakit walaupun tak serius. Tapi bila dah minus 10, penyakit kronik dah mula lekat. Kalau minus 15, sel kita dah mula rosak. Saya ulang, kalau minus pula, plus lah kan. Tadi minus 50, sekarang kita pergi ke plus. Kalau plus 5, plus 10, body kita dah mula, selnya tak ikut cakap. Plus 15 milliwatt, kita selalunya dah mula ada mutasi. Tahu mutasi? Maksudnya sel kita dah tak berapa nak dengar cakap lagi dah, maka dia selalu dalam keadaan kesakitan, inflamasi, dan seterusnya akan membawa ke arah autoimun, dan juga ujung-ujungnya apa dia? Penyakit kanser. Faham? So ini julat ni kita kena faham. Dan apa mainannya topiknya pada malam ini? Sebab semua ni ada kaitannya peranan trace mineral dan mineral. Saya ulang, trace mineral dulu. Sebab malam ni, kalau tak ada trace mineral yang mencukupi, even mineral kita tak boleh kita absorb, dan kita tak akan dapat dia punya masalah-masalah lain akan timbul. Sebab apa? Vitamin pun tak akan diabsorb. Masalah-masalah pemakanan karbohidrat, protein dan fat pun akan terganggu. Disebabkan oleh apa? Oleh trace mineral. Berarti trace mineral ni merupakan dia punya, orang panggil apa? Macam dia punya backstage engine. Maksudnya dia orang belakang tabir punya pemain. You nampak dia sikit-sikit, kecil-kecil je kan. Macam kita buat tak indah je. Rupa-rupanya mereka tu memegang peranan yang paling penting. Saya bagi tahu kat anda sekarang. Disebabkan hampir 70% daripada tanah kita yang di ladang-ladang yang permoden, ikut permodenan punya agriculture ni sekarang dah mula rosak, dan cuma tinggal secukupnya untuk bagi nampak naik pokok, dapat makan buah cukup. Tetapi orang kata zaman-zaman dulu kalau rasa buah 70 tahun dahulu dengan buah sekarang memang beza rasanya. Ya, banyak orang buat kajian, siapa yang panjang umur, dia orang boleh bagi tahu, rasa beras dulu dengan beras sekarang lain, rasa apple dulu dengan apple sekarang lain. Dan kalau dia cucuk elektrod tu, dulu lampu boleh menyala sebab dia boleh ada electrolyte. Maksudnya dia ada penyambung dengan garam, dengan semua mineral-mineralnya tu kan boleh menyambungkan electricity, betul tak? Sebab body kita ni electricity. Tetapi kalau tak cukup, zaman sekarang ni cucuk apple, setengah-setengah tempat punya apple tak ada current, langsung tak menyala lampu dia. You letak mango pun, setengah mango okey, setengah tempat yang betul-betul buat ladang moden yang ganti dengan cuma baja NPK sahaja, maka buah mango tu kadang-kadang tak boleh transfer apa orang panggil electricity. Faham? Jadi body kita ni sebenarnya ada teori mengatakan kalau electricity, kan saya kata tadi, kalau sampai plus 15, plus 20 punya millivolt, you dah mula nak arah ke bawah, ke arah bawahnya jadi penyakit kanser. Kalau kita ke minus 40, minus 50, semua penyakit boleh lawan. Minus 70 sampai kanser pun boleh kita lawan. Ni kekuatan electricity dalam badan kita. Baik. Ada banyak tempat yang you boleh dapat tanah-tanah yang masih lagi boleh diiktiraf sebagai super soil.
Kita pernah dengar cuma superfood kan. Sekarang malam ni saya cerita super soil. Super soil ni maksudnya seperti di Malaysia pernah berlaku. You ingat tak zaman saya lebih kurang 20 tahun lepas ke, di Ulu Yam, pernah ingat tak ada orang beratur kat tepi lereng bukit tu, yang sampai datang dengan lori, datang dengan taksi, bawa dia punya big tumbler, bawa drum untuk apa, nak takung air di lereng bukit tu. Ada satu tempat di Ulu Yam, bila you minum air tu, you jadi sihat. Orang ingat dia mitos saja, tapi memang ramai sehinggakan tempat tu jadi kering sampai dah tak ada air lagi dah. Sebab apa? Air yang melalui tanah, yang melalui kawasan-kawasan akar kayu, batu dan sebagainya itu, mereka tu ada special orang panggil mineral, special trace mineral, special orang panggil tenaga dia, energinya tu, sehingga kan boleh memang banyak orang sembuh pun penyakit-penyakit yang kronik-kronik pun. Jadi tak heranlah kenapa saya cerita pada malam ni, you amat perlukan trace mineral daripada tanah lagi. Okey, kawasan itu bila tumbuhnya pokok tu, cuma dua perkara saja manusia tak boleh tiru lagi zaman sekarang ni. Moden macam mana pun, satu ialah fotosintesis, diperlukan matahari dengan dia punya daun yang menghijau tu kan, batang-batang tu semua tu boleh memproseskan keluarnya carbon dioxide, tarik. Lepas tu dia lepaskan kepada kita oksigen dan glukos, maksudnya tenaga. Baik, nombor satu, orang tak boleh kopi. Ni Tuhan dah siapkan, fitrah pokok tu boleh buat sesuatu untuk kita. Nombor dua yang orang tak boleh kopi ialah proses humifikasi. Humifikasi ni lebih kurang macam fermentasi tanah. Tanah kita tu bila beribu, bermilion tahun daripada layer, berlapis-lapis tu, kalau you tengok yang lapisan 3-4 kaki atas tu, di bawah rumput dan sebagainya tu, ada kawasan yang tak diganggu, masih lagi cantik, beribu, bermilion tahun. Kalau dikorek elok-elok, kawasan tu dipanggil soil punya organic material, yang dinamakan, ada dua jenis. Satu yang tak boleh kita soluble, maksudnya tak cair, tak larut dalam air, namanya humic acid. Satu lagi yang larut dalam air, dipanggil fulvic acid. Jadi yang saya nak cari dan anda harus cari ialah fulvic acid. Faham? Kenapa? Sebab didapati fulvic acid ni adalah dia supercharge. Siapa saja yang dapat tanah-tanah macam ni yang telah diproses, dan akar kayu ataupun akar daripada tumbuh-tumbuhan yang hisap daripada kawasan ni, semua nutrien tu bila naik ke sayur, jadi sayur, daunnya tu, ataupun buah-buahan yang boleh dimakan, atau biji-bijirin yang boleh kita perah jadi minyak dan sebagainya tu, memang the best. Sebab apa? Dia full of energy. Nombor satu. Nombor dua, dia boleh chelate. Chelate tu maksudnya dia boleh hisap semua bahan-bahan yang toksik. Kalau terlebih iron ke, terlebih aluminium ke, copper, walaupun diperlukan secara sedikit, tapi kadang-kadang kita banyak sangat terlebih makan, ataupun bahan pinggan, mangkuk, semua tu banyak aluminium semua, ada copper ke apa-apa, yang ni semua dihisap. Kalau yang perlu pakai, dia lepas. Siapa yang buat kerja ni? Trace mineral. Jangan main. Okey, nombor dua, saya dah cerita. Sekarang tiba masanya dia punya kerja, saya kata apa tadi, untuk mengabsorb semua jenis mineral, vitamin, nutrient, untuk kita buatkan enzim, untuk nak buatkan hormon kan. Dia banyak menjadi partner gandingan untuk menjadikan fiziologi badan berjalan dengan baik. Seterusnya, dia meningkatkan immune system. Zaman-zaman sekarang, sebab itulah kalau orang yang lemah, dah lah sakit, makanan pula rasa macam kenyang je, tetapi tak cukup trace mineral, maka tak adalah vitamin, tak adalah orang panggil hormon-hormon dan enzim-enzim yang terbaik, maka immune system you dia akan menurun. Seterusnya, dia menjadikan you punya blood pressure dengan diabetes senang dihandle. Pasal apa? Blood pressure, diabetes ni sensitif dengan mineral-mineral seperti kalau yang besar-besar tu saya kata apa, sodium, potasium kan, kalsium, magnesium. Tetapi trace mineral yang jadi supporter ni pun orang lupa kat dia je, blood pressure dengan you punya diabetes akan tidak boleh kontrol. Okey, contoh kromium, pernah dengar? Kromium bukan macronutrient, dia micro, maksudnya trace mineral. Tapi kalau tak ada sikit pun kromium ni, maka you punya apa saya kata tadi, contohnya diabetes akan menjadi masalah. You pernah dengar kan, kalau orang bermasalah dari segi rambut, botak dan sebagainya. Okey, contoh
Trace mineral ni juga sebabkan dia 15,000 kali ganda lebih halus daripada sel-sel kita sendiri. Dia boleh masuk ke mana-mana, dia boleh pergi mana-mana pun. Dan selalunya trace mineral ni yang terbaik didapati yang dah lama, bermilion-milion tahun. Bukan yang baru dikorek kat tanah-tanah yang masih merah-merah tu. Ini semua dah mampat, dah kadang-kadang dah jadi macam arang dah kat situ. Itu dia panggil shale. Okay, macam dah berkeping-keping dah. Okay, kat situ mereka dapat fulvic acid ni, dia menjadi carrier, dia boleh bawa pergi mana-mana pun. Pasal apa? Bahan-bahan nutrient yang kita makan bila dia absorb mesti ada pembawa. Antara pembawa terbaik ialah trace mineral. Faham? Lagi satu, untuk penjagaan usus. Nombor yang seterusnya ialah untuk detox. Detox ni very important. Banyak kali saya akan cerita dalam program malam ni ialah dia senang detox bahan-bahan yang heavy metal. Yang ni yang penting sekali. Bahan yang logam berat, bahan-bahan pesticide, bahan-bahan spray ni lah, racun serangga, faham kan? Kita selalu kan di ladang-ladang semua banyak. Tak cerita pasal tanah lagi dah cerita pasal spray pula. Itu pun buah-buahan, sayur-sayuran kita banyak kita dah telan pun. Okay, jadi kita perlukan apa? Trace mineral tadi. Okay, untuk cuba bantu mendetoxkan. Kalau nak biarkan liver saja buat kerja, pening kepala juga. Baik, seterusnya dia melawan radangan. Seperti biasa, bila charge dia tu kan dia lebih kepada permainan electricity malam ni. Ni teori electricity amat penting. Kalau saya kata apa tadi, charge dia tak betul, dia akan bawa penyakit. Kalau charge dia betul, minus 50, very good. Okay, baik. Kalau betul dia dah balancekan, maka you punya inflamasi akan reda dan you cepat recover. Kalau ada luka, sakit, dia cepat baik. Kalau tidak, sakit tu akan lebih, orang kata apa, teruk daripada sedia kala. Penyakit yang sama, dulu sakit yang sama, contohnya ada gout ke, ada arthritis ke, tetapi arthritis yang sama tu sekarang rasa ringan daripada dulu. Faham? Okay, next. Dia boleh menggembelingkan banyak vitamin. Dia boleh bantu menyediakan vitamin, hormon, enzim. Ini very important. Kan setengah orang duk takut tak cukup hormon tu lah, tak cukup apa tu enzim lah, tak cukup vitamin lah, pergi belilah sebagainya. Tapi rupanya dia lupa nak jaga dia punya trace mineral yang halus-halus ni. Okey. Untuk menjaga protein metabolisme, antara yang penting ialah trace mineral. Dan seterusnya, kalau you dengar perkataan seperti skincare, anti-aging, supaya tidak lambat pula, tidak cepat. Maksud saya melambatkan proses penuaan. Itu antara kebaikannya lah jaga electricity badan kita supaya sentiasa menyala dengan baik, supaya lampu tak malap. Betul lah, kalau electricity kita charge kita tu down, macam bateri kan, kalau nak habis tu apa jadi, kita punya screen tu malap je kan, macam nak tutup bila-bila masa pun. Kita jangan sampai dia dah merah bateri tu, sentiasa always ada at least 70-80% all the time. Okay, baguslah. Kenapa? Trace mineral ni juga meningkatkan peredaran darah. Dia juga bantu supply oksigen. Banyak kerja dia. Dia lawan stres, dia lawan masalah sawan, kalau orang ada masalah epilepsi, dia masalah tak boleh tidur, masalah tak boleh fikir, maksudnya sampai ada yang masalah stres, termasuk kemurungan kan. Tapi yang penting sekali ialah sakit lah. Orang yang selalu nak suka dengar cerita saya supaya aku tak sakit lagi dah. Rheumatoid arthritis, osteoarthritis, semua yang itis kat ujung ni antara kawan kepada, ingat tak Sachainchi oil tu, you kena tambah dengan trace minerals ni daripada makanan kalau boleh. Tetapi saya kata apa, masalahnya tanah. Okay, tanah tempat kita tanam tu. So kalau you dapat cukup masalah trace mineral tadi diselesaikan, you tak akan ada masalah alergi, you tak akan ada masalah asma lagi dah. Dan ramai orang, saya kata apa, alopecia, rambut botak bertumpuk-tumpuk tu akan hilang. Sebab sebahagian besarnya adalah disebabkan tak cukup zinc, tak cukup kromium, ada bahan-bahan yang you tak cukup boron for instance. Ni akan menyebabkan masalah rambut botak ni. Kidney failure, bukanlah sampai fail, kidney punya kesihatan. Okay, katakan kalau dah stage 4, stage 5 tu susah sikit, tapi up to stage 3 you jaga trace mineral you, insyaAllah okay, dia akan
Terutama sekali kalau kidney yang ada masalah stone lah, dia cukup suka kalau ada trace mineral yang mencukupi, dia boleh relay balik, maksudnya dia boleh orang panggil jadi rapuh dia punya stone tu. Dia insyaAllah tak payahlah you risau dia ulang kali, banyak kali jadi. Yang penting you kena cukup trace mineral. Baik, sikit lagi untuk dia juga menjadikan red blood cell lebih senang, lebih mudah diproses untuk jadikan red blood cell. Sperm count meningkat, spermatozoa tu untuk fertility kita very important. Dan ujung-ujung sekali ialah masalah yang selalu orang risau zaman moden ni ialah keletihan dan kelesuan. Maksudnya masalah saraf, masalah sakit-sakit urat, kadang-kadang specific pain, tak spesifik kepada sebarang penyakit, Syed rasa lemah dan tak bermaya sahaja. Cukup. Di malam ni saya rasa dekat 25 kot saya bagi tadi. Kenapa tanah yang tandus tu, tanah yang dah tak ada baja tadi tu, you dan saya kena cari jalan, mencari tempat-tempat. Kalau boleh ada kawan yang buat organic farm tu baguslah. Cuma susah kan sikit nak buat organic farm ni. Nombor satu mahal, nak cari baja yang tambah lebih, nak kena kompos lagi. Baja yang dikompos tu patutlah dia orang ada atas pada 74 trace mineral kan, yang dia orang buat bahan-bahan lebihan masakan kita semua tu, kulit-kulit pisang dan sebagainya tu dikumpul-kumpulkan. Itu yang terbaik bajanya. Okey, sebab itulah you tengok baja dan selepas tu jadi ladang. Bila tumbuh-tumbuhan tu dia punya hasilnya tu agak lebih mahal daripada ladang biasa. Fahamlah kan? Jadi saya mengharapkan anda support orang yang buat organic farm. Kita bantu mereka supaya mereka dapat mempertahankan perniagaan mereka, dan kita boleh tumpang makan bahan makanan yang cukup mineral. Sebab itulah sejak 19 tahun dah saya dah buat satu trace mineral yang namanya R Extra. You boleh ingat tak? Saya tak bawa sampel, tapi you pernah tengok saya bawa dalam botol hijau kecil je. Tak apalah, saya rasa you boleh tanya dan you boleh check kat dalam website saya, type RX TRA, R Extra. Very very good untuk memastikan saya, orang macam saya lah, anda mungkin dah tak perlu kot, tak tahulah, tapi saya rasa tak ada seorang pun yang bebas daripada ketandusan trace minerals, sebab tanah kita dah mula teruk. So saya titis 5 hingga 10 titis 2 kali sehari untuk memastikan saya punya trace mineral cukup. Ulang, R Extra, botol kecil je, titis ya. Okey, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan anda dalam keadaan sehat walafiat, dan pastikan anda dalam keadaan sentiasa dunia bahagia, akhiratnya fokus nak pergi syurga, dan insyaAllah kita sentiasa let go and feel good. Senyum-senyum semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.